Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis yang saya hormati seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang saya hormati tuan-tuan imam, Ustaz Rizki Hafizi. Selalu sudah tengok dia dalam program motivasi dan apalah, hari dia sejumpa dengan dia. Terima kasih kepada pengurusi dan jawatan kuasa kerana sudi mengundang saya ke majlis pada malam ini. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tanya, Ustaz, kenapa Allah tak tolong Palestin? Allah tak kesian ke dekat orang Palestin? Tak menang-menang pun sampai sekarang, Ustaz. Duk kena bully je. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi. Ujian daripada Allah ni macam-macam bentuk. Bila sebut saja kita ni beriman kepada Allah, ujian sampai. Ahsabanna su'an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau orang Palestin tu diuji, Nabi pun diuji. Malah ada Nabi yang dibunuh tu. Tu Nabi tu. Nabi tu tuan-tuan pun dibunuh. Setakat kita ni apa dah. Dan Allah nak tengok pula apa yang kita buat. Kesatuan apa yang kita buat. Kita selalu tanya pada Allah, apa ni Allah tak tolong ke? Hang buat apa pula? Hang buat apa? Peringkat kita ni buat apa pula? Tak buat apa. Ni nak pergi makan ayam goreng tak? Oh, sudah entah. Mana faham, tak faham sudah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, pada malam ni saya nak ajak pada tuan-tuan, tajuk kita Mahabbatur Rasul. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Rasulullah buat sebagai lambang cinta kepada dia, kita pun ikutlah. Ikut supaya kita mendapat kecintaan daripada Rasulullah. Dan bila Rasulullah mencintai kita, pastinya Allah Ta'ala juga mencintai kita. Bila kita ikut Nabi Muhammad, pastilah Allah Ta'ala mencintai kita. Bukan setakat mencintai kita, mengampunkan pula dosa-dosa kita. Itu yang mahal. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau kamu cinta pada Allah Ta'ala, ikut Nabi Muhammad. Kata Allah pada Nabi Muhammad, beritahu pada umat kamu, kalau kamu sayang pada Allah, ikut aku. Ikut aku tu bukan ikut saya. Ikut aku tu pada domer Nabi Muhammad SAW dalam ayat tu. Ikut Nabi Muhammad. Apa kelebihan ikut Nabi Muhammad? Pertama, Allah Ta'ala sayang kepada kita. Dan yang keduanya ialah Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi malam ni kita nak tengok apa benda yang Nabi buat. Sampai Allah sayang pada Nabi Muhammad, sampai Allah cinta pada Nabi Muhammad. Berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Sekarang ni banyaklah tuan-tuan isu-isu, banyaklah isu kafir, isu Zionis, isu Palestin dan sebagainya. Lain kali lah kita cerita masalah boleh ke panggil orang bukan Islam dengan panggilan kafir? Boleh tak panggil dengan panggilan yang lain? Kan? Jadi itu tajuk yang lain lah tuan-tuan. Baik, saya bacakan dahulu hadis Nabi SAW. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik, kata Anas, Nabi bersabda. Anas bin Malik adalah pembantu khadim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang buat kerja dengan Nabi, yang duk jaga Nabi, kita panggil sebagai khadam. Orang yang berkhidmat. Khadam ni tuan-tuan, maksudnya ialah orang yang berkhidmat. Bagus. Bagus makna khadam ni.
Tapi mai cerita 50-an, khadam ni jadi khadam tua nak mampu. Yang ni panggil khadam tu, yang ni panggil khadam. Lah, khadam tu jadi buruk pula dah. Padahal khadam tu maknanya bagus. Pasal filem dulu, filem hitam putih dulu, bila panggil khadam, cip khadam, maka khadam tu marilah tu bungkuk-bungkuk. Nampak betul tu tak? Padahal khadam tu sahabat Nabi ni. Orang yang duduk dengan Nabi, orang yang jaga Nabi, orang yang berkhidmat dengan Nabi. Nama dia apa? Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, Man ahabba, barang siapa yang mahu, barang siapa yang suka, ayyubsata lahu fi rizqi, supaya Allah Ta'ala lapangkan, Allah Ta'ala luaskan rezekinya. Yang ni semua orang nak. Nak dilapangkan rezeki, nak dimudahkan rezeki, nak dibanyakkan rezeki. Maka kata Nabi SAW, ada rahsia dia. Pertama, apa yang kita nak? Pertama yang kita nak ialah murah rezeki. Sebab tu habis-habis doa ni kita akan minta murah rezeki. Jarang kita doa, Ya Allah, luahkanlah kubur aku, Ya Allah. Ya Allah, matikanlah aku dalam mengucap, Ya Allah. Ya Allah, luahlah kubur aku, Ya Allah. Selepas kita minta murah rezeki, apa yang kita minta nak murah? Panjang umur. Ya Allah, panjangkanlah umur aku, Ya Allah. Ini dua yang Nabi sebut manusia suka minta. Pertama, murah rezeki. Kedua, panjang umur. Walaupun umur dia panjang, nak panjang lagi. Umur dekat 100 dah, tak larat dah Pak Long. Cuba tanya dia, Pak Long nak apa Pak Long? Tak tahu, nak minta sihat lah. Nampak? Padahal 100 dah Tuhan bagi kat dia. 70 dah Tuhan bagi kat dia. 80 dah Tuhan bagi kat dia. Nak lagi entah. Harta ni banyak dah. Dia jetera ada tanah. Megak dewa ada tanah. Benda buat megak dewa. Nak lagi. Nak jangguih pun nak lagi. Cuba tanya pula ada orang nak jual pula tanah dekat Bukit Raya. Nak lagi. Pasal apa? Murah rezeki. Maka kata Nabi, kalau kamu nak dua benda ini, pertama dimurahkan rezeki, kedua dipanjangkan umur, maka kata Nabi SAW, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturrahim. Itu dia petua ni. Siapa yang nak panjang umur, siapa yang nak murah rezeki, apa rahsia dia? Rahsia dia ialah menyambung silaturrahim. Nabi menyambung silaturrahim. Nabi jaga rahim. Sebab perintah daripada Allah suruh menyambung silaturrahim. Baik, dia ada dua. Satu sambung, satu mengeratkan. Sambung lain, erat lain. Tuan-tuan jangan bayang pula. Dia pergi kenduri, saya pergi pula. Dia baru ni anak dia masuk universiti, saya pergi tengok. Tu anak nombor 3 dia kena tangkap masuk pusat serenti, saya tangkap. Sudah tuan-tuan. Saya kira dalam kampung ni ustaz saya sakit ke demam ke tak ada, saya tak jalan. Saya bang, yang tu mengeratkan bang. Yang tu dipanggil mengeratkan. Ni yang kita duduk ramai-ramai ni, sekali lepas habis sembahyang syak nak balik, salam. Salam, pasal apa? Mengeratkan. Selagi jumpa di market, Assalamualaikum, itu mengeratkan. Tak gaduh. Pasal apa dipanggil mengeratkan? Sebab kita tak bergaduh. Yang di sini disebut apa? Falyasil. Engkau sambung balik. Sambung tu apa? Ni wayar depan ni. Kerak dua. Wayar ni kerak dua putih. Nama dia putih. Kemudian sambung balik. Itulah dipanggil falyasil. Ada tak yang kita putih dengan kawan? Ada tak yang kita putih dengan adik-beradik? Yang tu ada. Dah sambung belum? Malah.
kira kalau tak dia. Tapi dia abang kan? Dia memanglah abang saya. Abang kalau ada apa tak ada sama. Tapi dia kata saya pergi tengok orang mati. Saya pergi kenuri. Saya pergi tahlil. Saya pergi ziarah dia sakit. Itu bukannya menyambung bang. Itu mengeratkan. Sebab apa mengeratkan? Sebab abang tak nak bergaduh dengan dia. Abang tak nak bergaduh dengan Haji Dollah. Haji Dollah sakit, abang pergi tengok. Haji Dollah pergi Mekah, abang pergi tengok. Haji Dollah balik Mekah, abang pergi tengok. Itu nama mengerat. Sebab abang tak pernah bergaduh dengan Haji Dollah. Ni dengan Haji Dollah ni kita bergaduh pula. Ada tak abang pergi ziarah dia nak pergi umrah? Mau pergi dia. Tak bulong. Dia ada depa ada panggil lah orang masjid. Sekejap pergi baca Yasin semua. Tak bulong lah. So balik terus. Tak apa. Astaghfirullahaladzim. Nampak lah. Siapa yang abang tak baik dengan dia? Malah andai. Dia belah depa. Ini masalah. Dia belah depa. Depa tu siapa? Payah cakap andai. Kira belah sana. Belah sana tu lagu mana? Tu lagu mana? Dia Israel ke? Yang abang tak mau salam dengan dia, tak mau pergi tegak dia, tak mau bercakap dengan dia. Dia Israel ke apa? Tak, betul? Yang ni lah punca rezeki kurang, yang ni lah punca umur tak berkat, yang ni lah punca rezeki tak pernah cukup. Kemudian kita mengeluh, buat padi sekali mai kena bom. Jangan padi? Tak boleh, kena bom. Habis padi. Lah, bila bom Amerika bom? Dah, bom dah lain. Cakap lah. Pasal apa dengan padi pula? Allah, dia main rebah. Oi, hujan lah. Rebah. Tahu? Tengok saja. Cek balik. Ada tak abang bergaduh dengan adik-beradik? Ada tak kita bergaduh dengan saudara mara kita? Ada tak yang kita buat tak elok pada adik-beradik kita? Dah tak bercakap, tak ziarah, dia panggil tak pi, dia mati tak tengok, dia sakit tak tengok, dia susah tak tolong. Sebut pula pada muka lagi. Kalau itulah tuan-tuan yang kita buat, langsung kita tak letak silaturahim, kita bukan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Ta'ala sebut Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu pesuruh Allah. Siapa-siapa yang bersama dengan Nabi Muhammad, dia tegas dengan orang kafir dan dia berlemah lembut dengan sesama orang Islam. Jadi tuan-tuan, pelajaran kita pada malam ni supaya Allah berikan rezeki pada kita, supaya Allah berkatkan umur kita. Walaupun umur kita pendek, tapi pahala masih berjalan. Tu nama dia panjang umur. Ni, masjid ni tahu apa kata 40 tahun masuk masjid kita nak? 100 lah. Tak sampai. Okey. Allah, tuan-tuan, siapalah yang wakaf? Tanah siapalah yang wakaf? Tanah tok manalah yang buat ni? Tiang ni siapalah yang wakaf? Simen ni siapalah yang wakaf? Walaupun dia dah mati berpuluh tahun, tapi pahala masih dapat pada dia. Itulah nama dia panjang umur. Itu panjang umur. Umur pendek, tapi pahala duduk jalan ni. Ni kitab kita duduk baca ni, dia tulis. Penulis kitab ni mati lah. Penulis kitab ni mati lah. Tapi kita duduk baca lagi kitab ni. Dapat pahala. Tadi saya baca Baharul Mazi jilid 16 di sekolah saja. Cerita bab tawakal. Dia tulis kitab tu 96 tahun lepas. Perang dunia apa pertama tu. Dia mati dah. Idris Al-Marbawi tu orang Lubuk Merbau. Meninggal lah. Tapi pahala dia duk baca lagi. Belajar bahasa Arab. Dia ada kitab Kamus Al-Marbawi. Mai belajar tafsir, ada tafsir Al-Marbawi. Mai fiqh pula, ada pula kitab Bahrul Mazi pula. Dia duk cerita bab daripada fiqh sampai bab tauhid semua dah. Walaupun dia dah mati, tapi pahala dia, diorang duk baca lagi kitab dia, panjang betul umur dia. Jadi kita nak macam tu lah tuan-tuan.
Walaupun dah mati, tapi pahala duk sampai menderu dalam kubur. Pasal apa? Cari jalan. Cari jalan macam mana supaya kita ni Allah Ta'ala berikan pahala yang panjang pada kita. Salah satunya ialah menyambung silaturahim. Jadi cari jalan. Macam mana supaya kita boleh buat satu benda yang dapat pahala. Kita nak mati tak lama tau. Mati tiap-tiap hari orang ni. Hak muda mati. Hak tua tu seretak. Hak mati tengah tidur. Mati tengah jalan. Mati main bola. Mati tengah dengar ceramah. Kita ingat dia duduk dapat tiang. Duduk tidur. Rupanya mati. Jadi berhati-hatilah. Celek mata dapat tiang. Lagi dia buat lajar. Kita ingat dia tidur. Tolak. Jatuhlah. Allah senangnya matilah sekarang. Oh tuan-tuan. Oh, pelakon mati. Penyanyi mati. Seorang-seorang. Tak lama lagi, kita pula akan masuk dalam TikTok. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Al-Fadhil Ustaz Kazim mati. Hari ni kita duk tengok orang lain. Semalam kita tengok orang lain. Tah besok, nama kita pula naik. Gambar hitam putih. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Soalan dia, apa persiapan kita untuk menghadapi kematian tu? Kita nak pahala masih lagi berjalan. Rezeki masih lagi berjalan. Salah satu caranya tuan-tuan, kita sambung silaturahim. Jadi, mulai malam ni, tak payah gaduh-gaduh. Lupakan sengketa. Tak payah ingatlah jahat dia pada kita. Yang kita kena ingat, kita jahat pada dia. Pergi minta maaf dengan dia. Terus duk ingatlah jahat orang pada kita, tuan-tuan. Kita kalau ingat jahat orang pada kita, tengok muka dia pun tak mau. Tapi kita tak mau fikir lagu tu. Aku yang buat jahat dengan dia. Saya habis khutbah, habis bayar Jumaat, orang main peluk. Dia kata, Ustaz, minta maaf Ustaz. Saya kata ke Ustaz banyak. Saya kata macam-macam. Saya kutuk Ustaz. Saya main pada KL Ustaz. Saya nak minta maaf ya. Saya maafkan. Saya tak tanya pun kat dia. Hang kata apa kat aku? Tak, sebelum aku maaf dengan hang. Hang boleh cerita. Hang kata apa? Gaduh pula dalam masjid. Nak buat apa bergaduh? Tak ada faedah apa. Faedah apa yang gaduh? Tak ada faedah apa. Dah, tutup buku. Elakkan daripada dosa kering. Oh, hari ni dengan semalam orang punya lah duk telefon, duk WhatsApp, duk hantar apa nama pada PA saya apa ni, kami dah jemput ceramah ni, tak ada lah apa, batal apa semua ni, macam mana kami ni, Ustaz tak mau main dah. Dah tak mau. Saya kata saya tak mau. Pasal apa Ustaz tak mau? Sebab saya menjaga silaturahim. Nanti kalau jemput ceramah, diarahkan batal. Pergi minta permohonan, dibatalkan. Ditangguhkan. Orang marah. Masjid kecewa, jawatan kuasa marah, jemaah marah. Apa ni? Orang pakat maki. Orang pakat kutuk. Saya tak mau saling mengutuk di antara satu sama lain. Saya tak mau. Kata dekat orang yang membatalkan. Kata pada orang yang diarah membatalkan. Berdosa. Yang mengarah batal pun berdosa. Kita pergi kata kat dia pun berdosa agak. Jadi saya ambil keputusan pada dia. Saya tak mau pergi ceramah. Selamat. Tak ada siapa pun berdosa. Pasal apa? Ustaz Kazim tak mau main. Ustaz Kazim tak terima undangan. Sebab apa? Sebab saya nak menjaga mulut orang. Supaya jangan berdosa. Saya nak menjaga tangan orang. Supaya jangan menulis benda-benda nista. Saya nak menjaga orang yang ada kuasa supaya tak berdosa membatalkan ceramah orang. Melarang ceramah. Berdosa. Saya kesian dekat dia supaya dia tak berdosa. Saya tolak, saya tak main ceramah. Jadi semua orang dapat selamat. Saya selamat, orang hak jemput selamat, orang yang membatal pun selamat. Tak ada dosa apa. Pergi panggil ustaz lain, senang. Banyak lagi. Lepas tu ustaz nak buat apa? Dah tak ustaz tak mau ceramah. Saya menyanyi lah. Tanya pula dah. Nyanyi senang tuan. Lepas ni tak kena pihak lah. Pergi tepi sudu semua rambut belah tepi. Belah tengah senang kena tipu, belah tepi. Jadi tuan-tuan, saya buat satu ya. Tujuan saya jelas. Tujuan saya supaya kita mengelakkan perbalaan.
Ni minta permohonan ceramah. Oh, tak boleh. Tak boleh. Boleh ada? Tak boleh. Tak boleh. Daripada duk kena marah dengan orang, baik usah mai. Ya? Usah mai. Jadi tu saya jemput Ustaz Kazim. Ustaz lain banyak lagi boleh jemput. Ustaz lain boleh ceramah lagi. Tapi Ustaz tak sama Ustaz. Tak sama apa, sama lah. Jadi senang. Tujuan saya jelas. Supaya yang hak ni pun tak ada dosa, yang ni pun tak ada dosa, saya pun tak ada dosa. Saya pi ceramah tempat yang membenarkan saya ceramah. Simple tak hidup? Simple. Saya punya konsep senang. Kalau orang panggil, mai. Kalau orang tak jemput, duduk rumah. Main lato-lato. Nah, kena susah. Nah, tak ada masalah apa. Ustaz. Orang bagi sagu hati, ambil. Orang tak bagi sagu hati, tak pernah saya minta. Tak pernah saya tanya apa nak bagi berapa, tak pernah. Bagi, ambil, tak bagi, sudah. Bagi tak cukup pun tak apa, saya tak marah. Cuma kalau jemput lagi sekali, saya tak main dah. Jadi hak mana faham, tak faham sudah. Hidup kita ni tak lama. Sampai bila kita nak bergaduh? Kita ada kuasa, lama mana nak tahan? Anak mengadap dalam kubur, nak jawab apa? Saya takut tuan-tuan. Saya ada rasa dah pengalaman nak mati berapa kali. Kena serangan jantung. Allah. Duduk dalam ambulans tu. Saya kata habislah aku malam ni. Lah, tak ada. Tak ada. Duduk dalam ICU. Duduk dalam kecemasan. Dalam hati tu. La ilaha illallah. Allah Ta'ala. Malam ni lah. Ya Allah, ampunlah dosa aku, Ya Allah. Terima kasihlah kau bagi aku sakit, Ya Allah. Sempat aku minta ampun, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Duduk dalam ambulans. Hak nurse tu duduk. Datuk, mengucap Datuk. La ilaha illallah. Tak lama lah ni. Tak lama dah masuk dalam kecemasan. Tengok doktor buaya sana. Jolok sini, sumbat sana. Pekup sini, berlari sana, berlari sini. Saya duduk tengok dia berlari. 10:30 keluar dalam Facebook. Al-Fatihah. Meninggal dunia. Saya tak tahu. Mana saya tahu, ayah penuh dah. Isteri saya telefon, PA saya. Dah habis tu, bos. Pak Izzah telefon. Datuk dah meninggal tu. Astagfirullah. Itu hang kata apa? Okey, dah stabil dah. Pak saya orang pakat telefon dia pun tanya. Ya, pak mentua saya, di Bukit Raya tu. Orang telefon pak mentua. Haji Din. Dia, ni Ustaz Kazim nak balik mana tau? Nak buat balik mana tak? Nak balik mana? Orang tua tu tanya, nak balik mana tak? Nak balik Ipoh ke Bukit Raya? Dia ada kat Kelantan lah. Dah, ni nak tanya lah. Tahu lah dia nak balik mana. Nak balik mana? Apa dia duduk di hospital? Tak balik lagi. Oh, tak mati ke? Astaghfirullahaladzim. Siap tanya orang tuan, nak bawa pergi mana? Bawa balik Ipoh ke? Bawa balik Bukit Raya? Allah, tuan-tuan. Banyak kali pengalaman saya nak mati ni. Saya takut, tuan. Sebab tu saya tak mau kontroversi, saya tak mau konfrontasi, saya tak mau cari pasal. Apatah lagi kalau benda yang saya buat tu nak halang kerja-kerja dakwah. Lagi saya takut, tuan. Patut saya ni suka dengan dakwah. Tolong permudahkan dakwah. Bila kita sekat, Allah takutnya. Jadi daripada kita ni buat cari jalan macam mana nak senang dalam kubur. Nak ditolong di dalam kubur dengan amalan kita, tuan-tuan. Jadi salah satunya, jom kita sambung silaturahim. Jadi ramai orang tanya, Ustaz kenapa Ustaz tak mau terima dah ceramah? Ustaz tolak dah, tak mau dah terima apa pun. Di mana pun tak mau. Sekolah saya batal, hospital saya batal, jabatan kerajaan, semua saya tak mau. Sebab saya tak mau adanya konflik. Saat lagi kata mengata, mengaduh, sekat menyekat, tak pasal dapat dosa kering. Baik, kita elakkan supaya permudah urusan. Jadi masing-masing lah jawab dalam kubur. Saya berlepas diri. Saya nak jaga jemaah, anak-anak murid saya hak ribu-ribu orang ni. Saya bukan mengajar baru, tuan-tuan. Saya start mengajar tahun 90. Saya start mengajar di satu negeri tahun 95, 96. Bukan baru, tuan-tuan ni daripada muda sampai tua mengaji dengan saya. Orang hak ada buat keluar arahan tu silat-silat waktu saya duduk mengajar pakai pampers lagi.
Saya mengajak lama dah. Tua dah. 33 tahun dah. Lama dah. Jadi, kita ambil jalan mudah. Kita sambung silaturahim. Jaga silaturahim elok-elok. Okey? Baik. Menabur jasa. Yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad khashitu ala nafsi. Qalat lahu Khadijah. Kalla abshir. Fawallahi la yukhzika Allahu abada. Wallah innaka latasilur rahim. Wa tasduqul hadith. Wa tahmilul kaila. Wa tahmilul kalla. Wa taksibul ma'dum. Wa tuqri ad-daif. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Baik. Hadis yang kedua yang saya baca pada tuan-tuan pada malam ni ialah apa yang Nabi Muhammad buat sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Nabi ni baik bukan setakat mula jadi Nabi itu dah baik dah. Nabi ni selepas dia jadi Nabi baru dia baik. Habis tu sebelum tu dia tak ada apa lah, dia biasa. Biasa hang kata. Biasa hang kata, hang buka surah Duha tu. Allah Ta'ala cerita wadduha wal laili iza saja tu. Masya Allah, jangan kata macam tu tuan-tuan. Allah sebut dalam surah tu, kamu dulu anak yatim. Apa jadi pada kamu? Kamu dulu tu miskin. Apa yang kami bagi pada kamu? Dulu kamu teraba-raba mencari kebenaran. Apa yang kami bagi pada kamu? Balik buka surah Ad-Duha tu. Jadi jangan kita cakap Nabi Muhammad ni rapiq dengan kita hanya lepas dia jadi Nabi. Sebelum dia jadi Nabi, dia tak rapiq apa. Tak ada kaitan apa. Jangan cakap tuan-tuan. Oh, salah. Hak sebelum Nabi buat. Hak sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi pun, amalan Nabi itu pun jadi contoh. Sebab itu dia dipanggil Al-Amin. Orang yang paling dipercayai. Orang yang paling baik. Baik. Satu hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni tuan-tuan. Saya tekak dengan satu orang. Kerja saya ni tekak tak habis-habis. Buat macam mana? Orang suka dengan saya. Dia suka. Bila dia suka, dia mai cari saya. Dia kata saya nak tanya Ustaz. Ya, Siti Aisyah kahwin dengan Rasulullah umur berapa? Dah Ustaz fikir tengoklah. Saya pun tengok dia. Saya tengok. Takkan Nabi pergi menikah dengan budak? Umur 9 tahun duduk sekali Ustaz ni apa ni? Sebab tu orang kafir petikai kita. Sebab ni kenapa betul balik Ustaz? Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah bukan 9 tahun Ustaz. Oh sudah. Abang buat kajian ke apa ke? Dia berkahwin umur 18 kan? Oh 18. Mana abang tahu dia 18? Ada kita buat kajian balik. Oh, itu yang kita tekak tu. Dia suka berdebat. Orang main jumpa saya ni, dia suka berdebat. Berdebat pula soal yang macam-macam. Soal yang macam-macam datang. Ustaz, ya. Kenapa kami perempuan ni tak boleh jadi imam? Ada. Islam ni adil kan? Ada kenapa lelaki jadi imam? Imamnya Ustaz, Azki lah, Ifzi lah, semuanya ada. Ustazah kami balik Mesir. Ustazah Rogaya kami 7 tahun di Mesir. Takkan dia tak layak jadi imam? Oh, sudah. Ini kata Islam adil. Di mana adilnya? Perempuan belakang, lelaki depan. Saya kata kalau Ustazah akak jadi imam, buat ya dia rukuk, kami makmum tak rukuk. Tu jawapan saya. Saya bodoh, ngaji tak tinggi, jawapanmu tak tinggi. Bodoh. Ustazah apa? Lagi kalau Ustazah jadi imam, buat-buat tengah semayang dia cuti lah. Jangan nak. Kami duduk sujud, dia pula main haid tengah sujud. Dia lari ke depan. Kami sujud sembahyang Jumaat. Orangnya lama Ustazah ni. Rupa tak ada. Jadi jangan cakap macam tu. Yang hak tak bagi perempuan jadi imam pada laki-laki, Allah Ta'ala bukan saja buat. Jangan kata Allah Ta'ala tu zalim, tak adil.
Yang perintahkan Nabi kahwin dengan Aisyah Allah Ta'ala, bukan Nabi gatai. Pernah ada Aisyah mengadu yang dia tu sakit, terseksa, didera dan sebagainya. Tak ada kan. Jadi abang baca satu hadis, abang tak baca hadis yang lain. Macam mana Nabi Muhammad dukung Siti Aisyah naik kokong. Tengok orang bersukan, tengok orang Yaman berlawan pedang. Nabi Muhammad naikkan Aisyah atas belakang dia, kokong dia, pergi tengok. Kalau dia kahwin umur 18, abang pergi dukung anak dara 18. Dengan abang, patah tengkuk. Siti Aisyah, abang buka lah dalam hadis yang lain. Dia ada anak patung dia. Takkan budak 18 tahun main teddy bear. Dia main anak patung tu dengan kawan-kawan dia. Buka lah hadis satu-satu. Tapi kita hari ni nak tunjuk bahawa kita lagi pandai. Sampai ada satu orang dia kata, Ustaz, Nabi Muhammad bukan contoh terbaik. Contoh apa? Kalau Nabi Muhammad terbaik, dia tak tinggal Khadijah, dia tak tinggal anak-anak dia, dia duduk dalam gua. Bapak jenis apa? Bapak jenis apa? Tinggal anak-anak di rumah, dia pula lepak dalam gua. Kalau betul bapak yang misali, Nabi Muhammad kena duduk dengan Khadijah, jaga anak, pergi mengajar matematik tambahan ke anak dia. Baru betul. Oh, dahsyat ni. Jadi, siapa laki-laki yang paling baik? Menurut akak lah. Menurut akak lah, siapa dia hak paling baik kalau bukan Nabi Muhammad? Siapa-siapa je lah. Tak boleh macam tu. Dia mesti ada yang paling. Manusia paling derah lari. Usain Bolt. Kan? Manusia paling tegak dalam dunia. Anak susah nak eja. Manusia paling tinggi dalam dunia tu, daripada Pakistan tu. Manusia yang paling rendah dalam dunia baru meninggal orang India, orang Nepal. Manusia paling tua dalam dunia tu duduk di Jepun. Manusia yang paling kuku, paling panjang sekali ada di India. Kuku ni melengkor-lengkor tuan-tuan, nak makan dia macam itik ngok-ngok-ngok. Kuku panjang tak boleh buat apa dah. Lah. Manusia paling baik. Hak kuku paling panjang pun ada. Rambut paling panjang pun ada. Hak paling gemuk pun ada. Semua ada. Hak paling derah ada. Hak paling ni ada. Semua ada hak paling. Takkan yang paling baik tak ada. Yang paling baik itulah Nabi Muhammad kau. Itulah Nabi Muhammad. Kau nak kata apa? Kau kata Nabi Muhammad tu tak elok pasal duduk dalam gua tinggal anak. Tu ada tak suami hak kerja di laut 2 minggu tak balik? Tinggal anak-anak di rumah, dia duduk di laut. Mencari minyak kat tengah laut. Kau nak kata zalim? Ada askar yang kerja 6 bulan. Duduk di Papua New Guinea. Ada askar yang kerja 6 bulan. Duduk di Bosnia. Jadi tentera pengaman. Tak jenguk isteri dia. Keluar-keluar balik besok, anak beranak lah. 4 bulan dah ada anak lah. Masa pi mengandung, balik beranak ada budak. Lagi teruk kau. Nabi Muhammad, Gua Hira, Mekah, bukannya Bosnia, Malaysia. Bukan dia tak turun langsung. Bukan dia Khadijah tu papa kedana. Bukan Khadijah tu miskin. Bukan Khadijah. Khadijah perempuan paling kaya sekali. Masalah kita ni tuan-tuan, membayangkan orang dulu-dulu tu semakin tu masalah dia. Khadijah paling kaya. Maknanya Khadijah ni tak merempat. Makanan cukup, ayam ada, nasi ada, beras impor ada, beras tempatan pun ada. Dalam bahasa sekarang lah, istilah sekarang. Yang tu saya tambah lah. Ini yang kita tu kata kat Nabi, dah Khadijah tak komplain pun. Sebab tu bila Nabi balik, dia kena peluk dengan Jibril tu. Nabi balik, dia kata apa dekat Khadijah? Zammiluni. Tolong selimutkan aku. Tolong selimutkan aku. Khadijah selimut je. Khadijah damaikan Nabi Muhammad. Dia tak kata kat Rasulullah. Gatai. Rumah ada gatai tidur dalam gua. Dia tidur ni. Dia. Balik siapa tu peluk iprik mana peluk nyusah ke orang. Peluk lapar lah. Selimut lapar lah. Pi. Ada Khadijah cakap macam tu? Tak ada. Cuba abang-abang pergi mancing.
Kena sergah dengan hantu sungai. Balik ketang. Mata merah menyala, gigi bertarik. Itu isteri kita. Iya, gatai. Orang dah kata pergi beli kat market, gatai. Mancing lah, nak hak press lah, apalah. Iya. Baik tak makan. Kena cekik ni, baru tahu. Tu isteri kita. Di mana Ustaz? Afrika. Suatu yang saya hormati. Jadi hadis ni riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Cerita tentang siapa? Cerita tentang Khadijah. Khadijah isteri pertama dia. Kemudian lepas Khadijah wafat, dia nikah dengan satu lagi perempuan. Lepas tu kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan bila kahwin dengan Aisyah ni, antara sifat ataupun perangai Rasulullah menceritakan tentang Khadijah, cerita tentang Khadijah. Ada susu, ada lebihan susu, pergi hantar dekat perempuan tu. Ada makanan sikit, pergi hantar kat perempuan tu. Dia tu kawan Khadijah. Siti Aisyah kata, amboi, duk ingat orang hak mati. Kita hak hidup ni lagi bagus daripada dia, duk ingat hak mati duk. Yang tu kawan Khadijah. Khadijah mati dah, tinggal kawan dia. Bila aku sedekah kat dia, aku ingat kat Khadijah, aku sedekah. Janganlah jealous dengan dia. Taklah, kita ni duk ingat hak mati dah. Ni bukankah Allah ganti lebih baik daripada dia? Aku ni. Kata Nabi kat Siti Aisyah, tak samalah dengan Kak Jah. Jangan duk kata sama Syah. Kak Jah tak sama. Dalam banyak-banyak isteri aku, dia bagi anak kat aku. Dia bagi anak. Sama kan? Dalam banyak-banyak isteri, dia yang susah dengan aku. Orang boykot, orang tolak, orang nak bunuh, orang halau, orang tak nak meniaga, tak nak bagi apa pada kita jualan. Dia korbankan harta dia. Sama tak? Dalam keadaan orang tak percaya pada aku, dialah yang masuk Islam paling awal. Dalam keadaan aku ni sebab salah, takut libang-libu semuanya ada ni, dia yang tenangkan aku, dia yang korban dengan aku. Kau nak kata kau sama dengan dia? Itu tak. Sebab tu abang-abang yang mana menikah dua, isteri jealous tu biasa. Abang nama apa? Tesla. Biasa abang. Ada Tesla, ada Azia, semua ada ni dalam masjid ni. Jadi tuan-tuan kalau dapat isteri cemburu, itu biasa. Yang luar biasa tak cemburu. Abang nyemam apa dengan Kak Sum tu? Ajarlah tanya dia macam mana, demam ke, sihat ke? Bagus. Abang kalau abang nikah dengan Kak Sum. Kalau ada tu kiamat orang tu. Yang banyaknya, abang tak tanya dia ke sihat ke, BP dia berapa hari ni, bacaan gula dia berapa. Amboi, abang tanya sihat dah. Tak cara tanya tu pun. Amboi, banyak lagi orang lain abang. Hak janda juga abang tanya. Abang kan biro kebajikan masjid. Jadi abang-abang, isteri kita jealous tu biasa. Isteri Nabi pun jealous. Tuan-tuan, jealousnya isteri, kalau suami dia menikah dua, dia tak cerita tentang hak baik, tentang madu dia. Dia cerita jahat banyak. Macam mana Kak Syah, macam mana madu Kak Syah? Tina tu. Dia tak ada jantan lain, ambil lelaki kita. Betul? Kak Syah tak pergi rumah. Malah pergi lah. Tahu, aku suka dia. Nampak? Dia tak mau ambil tahu. Baik sana tak mau ambil tahu. Apa tak mau ambil tahu? Meluat. Bunyi meluat tu setiap orang Kedah. Dalam punya dia. Meluat. Kita kenal orang Kedah kan. Bunyi meluat tu menyampah sungguh. Allah, Khadijah ni jealous. Tapi dia cerita pada kita kebaikan. Aisyah ni jealous. Tapi dia cerita kebaikan madu dia. Jealous apa tuan-tuan? Sampai hadis yang kita baca ni, sampai sekarang sampai pada kita. Aisyah menceritakan kebaikan Khadijah. Madu dia. Inilah dia isteri Nabi.
Tak ada perasaan benci, tak ada perasaan dengki, tak ada perasaan jealous, membabi buta, tak ada. Kalau betul-betul jealous lah tuan-tuan, sebut nama pun tak mau, lalu depan rumah pun tak mau, kalau mati pun tak mengaku, kalau anak dia pun tak panggil anak. Tu anak lelaki haram, anaknya Hak Nu. Tak bela dia, malah bela depa. Mak dia dah dengan mak dia. Tengok mak dia mati pula. Mai anak tu mai rumah. Mai apa? Lah mak dia meninggal dah. Duduk dengan kita dah pula. Tak mau bukan anak saya. Tak tahu ni nak abang Hak Nu yang bunyi. Suami dia kata, Hak Nu, ni Hak ni depan mata aku. Ni isteri abang. Isteri abang juga. Hak Nu pun isteri abang juga. Hak ni pun isteri abang juga. Ni anak abang juga. Hang bela dia pun pahala juga. Berat tuan-tuan. Budak tu kalau duduk dengan dia jugalah. Jadi apa? Jadi cerita dengan Nomadiah. Yatim Mustafa lah. Lela manja lah. Dia cubik sungguh. Aisyah ni, dia cerita apa tentang Khadijah? Dia kata,